menyerah borang untuk jadi ahli UMNO semula tidak sama dengan sambutan yang dibuat oleh orang ramai. Khususnya orang ramai di tempat ini yang terdiri daripada berbagai kaum yang ada di Malaysia kita ini. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana saya berasa sekali benar-benar sekarang ini kembali ke pangkuan parti UMNO dan juga kepada barisan. Bukan. Terima kasih. Yalah. Saya harap kita semua kembali mengingati sejarah kita. Kita telah merdeka sudah lebih 50 tahun. Dan dalam masa ini kita dapat bekerjasama antara semua kaum dan kita dapat membinakan negara kita ini sehingga dianya terkenal sebagai sebuah negara yang termaju sekali di antara negara-negara membangun. Tetapi ada juga pelawat-pelawat asing apabila sampai ke KLIA dan bermotor ke Kuala Lumpur berkata, ini bukan negara ketiga, ini sudah sampai kepada tahap negara pertama. Saya sering memberitahu kepada mereka, kalau tengok Kuala Lumpur, memang benarlah dia merupakan sebuah bandar negara maju. Tetapi kita masih mempunyai penduduk-penduduk di luar bandar, petani, nelayan dan lain-lain yang belum maju seperti yang dikehendaki oleh kita. Sebab itu saya tidak mengaku bahawa Malaysia adalah sebuah negara maju. Kita masih sebuah negara membangun. Dan untuk bangunkan negara kita ini, yang pertamanya kita berkehendak kepada sebuah negara yang aman dan tenteram. Kita akui penduduk negara kita ini terdiri daripada berbagai kaum yang bukan saja terpisah kerana kaum mereka, tetapi dipisah dengan kerana anutan agama mereka, bahasa mereka, budaya mereka. Semua ini memisahkan kita. Tapi kita dapat hidup di negara kita ini dengan begitu aman sehingga kita dapat bangunkan negara kita seperti yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya tak banyak negara-negara berbilang kaum, berbilang agama di dunia ini yang dapat mencapai kemajuan. Sama ada mereka daripada Asia ataupun daripada Eropah, sama saja. Baru-baru ini pihak British telah berjaya mendamaikan puak-puak yang berteringkah antara orang-orang Katolik dan Protestan di utara Ireland. Mereka sudah bersetuju untuk tidak lagi mencetuskan huru-hara di negara mereka. Tetapi baru-baru ini telah berlaku satu letupan, satu penembakan yang telah membunuh beberapa rakyat Northern Ireland ini. Demikian juga di negara-negara lain yang tak perlu saya jelaskan kerana kita boleh baca dalam akhbar betapa mereka tidak stabil dan tidak dapat dibangunkan hanya kerana perselisihan faham antara mereka kerana agama, kerana bangsa, bahasa dan sebagainya. Negara yang mempunyai agama yang satu pun kadang-kadang perpisahan antara mereka demikian rupa
sehingga mereka sering mencetuskan huru-hara dan pembunuhan antara mereka. Tapi alhamdulillah, di Malaysia kita ini, walaupun bangsa-bangsa terpisah dengan begitu jauh kadang-kadang, tetapi kita hidup rukun damai. Jika ada masalah antara kita, kita cuba selesaikan masalah ini secara rundingan yang tertib. Ini menyebabkan negara kita terus aman. Dan hanya negara yang aman saja yang dapat dibangunkan. Inilah cara kita selama 50 tahun kita merdeka. Selama 50 tahun, ramai yang berkata negara Malaysia ini tak mungkin maju. Sebabnya kerana perselisihan faham antara orang Melayu, orang Cina, orang keturunan India. Tetapi kita buktikan kepada mereka, yaitu walaupun kita daripada etnik yang berlainan, tetapi kita mampu urus perhubungan antara kaum dengan cara yang baik. Kita tidak suka berdemonstrasi di jalan-jalan kerana tak ada faedah. Tak ada faedah. Kita juga boleh usung orang daripada pantai timur, daripada selatan, bawa ke sini, adakan demonstrasi. Tapi apa yang kita dapat daripada demonstrasi? Hanya rosak keadaan sahaja. Sebab itu kita cuba dengan cara berdialog antara kita sesama kita. Apabila kita dapati kerajaan tidak mengambil berat tentang pandangan rakyat, maka rakyat bebas menyuarakan, membuktikan perasaan tidak puas hati mereka. Saya tahu pada tahun 2008, dalam pilihan raya pada bulan Mac, sudah ramai daripada orang yang sebenarnya penyokong kuat Barisan Nasional, penyokong kuat MCA, MIC, Gerakan, PPP dan lain-lain. Mereka berasa kecewa. Dan oleh itu mereka mengantarkan mesej kepada kerajaan dengan cara mereka tidak mengundi kepada kerajaan, walaupun mereka sebenarnya adalah penyokong kuat parti kerajaan. Saya yakin kerajaan sudah bersedar tentang perasaan kecewa berbagai kaum di dalam negara kita ini. Dan kerana itulah kita lihat peralihan kepimpinan bagi negara kita, supaya kita dapat saud, kita dapat layankan segala teguran-teguran daripada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan tentu tahu bahawa saya sendiri menjadi duri kepada kerajaan dahululah. Demikianlah perasaan saya sehingga saya terpaksa keluar daripada UMNO. Ini bukan mudah bagi saya. Saya bersama dengan UMNO sejak dianya ditubuh pada 1946. Lebih daripada 60 tahun saya berada dengan UMNO. Tapi mulut saya ni kadang-kadang kasar sikit.